Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak borak pasal apa yang telah terjadi dalam episod Boruto 189. Sebelum tu aku syorkanlah yang mana tak tengok lagi tentang episod ni, tengok dulu episod ni supaya nanti tak kelirulah dengan apa yang aku bincangkan dalam episod ni. Sebelum tu aku nak shout out dekat satu channel yang bernama Show TV. Channel ni dia ada bahas tentang anime Naruto, anime Demon Slayer, dan dia ceritalah tentang karakter-karakter Demon Slayer dan sebagainya. Jadi aku harap hampa dapat support channel ni macam mana hampa support channel aku supaya dapat memberi semangat kepada dia menghasilkan konten-konten yang seterusnya. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Mampan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Dan jadikanlah channel Mampan Studio antara channel anime yang berkembang maju di Malaysia ini. Hampa memang sempoi. Okey, jom kita mula. Okey, apa yang telah terjadi dalam episod ni telah bermula dengan Konohamaru, Boruto, Sarada, Mitsuki dan Katsuki yang mengatakan Kawaki ni adalah target daripada klan Kara. Selepas tu tiba-tiba Garo telah melakukan serangan kepada Kawaki. Kawaki pun berjaya mengelak serangan tu dan dengan pantas dia telah melakukan serangan kepada Garo dengan menggunakan tangan kanannya yang dapat menghasilkan satu senjata yang tajam. Selepas tu Delta pun telah berkata kepada Kashinkoji apa yang kita perlu buat sekarang ni, dan Kashinkoji pun berkata yang kita perlu tunggu dan lihat saja apa yang akan berlaku. Dan dalam perlawanan antara Kawaki dan Garo, pada awalnya kita boleh katakan Kawaki ni lebih dahsyatlah daripada Garo. Kawaki dapat berjaya mengelak semua serangan yang telah diberikan oleh Garo pada awalnya. Kawaki pun dapat memberikan serangan sehingga kan dapat mencederakan badan Garo. Dan tiba-tiba Kawaki telah berhenti melakukan serangan dan Garo pun berkatalah, kenapa kau berhenti? Kenapa tak teruskan serangan kepada aku? Garo pun tiba-tiba muka dia menjadi merah dan Kawaki pun telah memberikan banyak serangan dan tidak memberikan satu efek pun kepada Garo, dan Garo pun telah memberikan serangan yang banyak kepada Kawaki sehingga kan Kawaki cedera. Akhirnya Kawaki dibaling ke udara dan boleh dikatakan yang Garo ni mahu membunuh Kawaki. Dan pada waktu tu juga Kawaki telah nampak serpihan daripada senjata yang dihasilkan oleh tangan dia tu. Jadi dia telah menggunakan serpihan tu untuk menjadi pertahanan daripada ditusuk oleh Garo. Dan selepas tu Garo telah menghempak Kawaki dengan begitu kuat dan telah memberikan efek yang begitu teruklah kepada Kawaki dan mencederakan Kawaki. Garo pun telah mengangkat Kawaki. Dan pada masa yang sama Boruto mahu menyelamatkan Kawaki sebab walaupun dia tak kenal Kawaki tapi dia berasa sesuatu lah yang dia perlu lakukan untuk selamatkan Kawaki. Dan tiba-tiba Garo pun telah melakukan serangan kepada Boruto dan perkara itu telah dihalang oleh Konohamaru. Dan Konohamaru pun dia berkatalah kepada Boruto, Boruto, kau tak perlu selamatkan Kawaki, biar aku saja yang selesaikan ni, dan aku bertanggungjawab untuk melindungi Boruto, Kawaki, Mitsuki dan Katsuki. Dan selepas tu pun beralihlah kepada Babak dan Delta dan Kashinkoji, yang mana Delta mengatakan Garo ni telah berlebihan sebab Delta hanya menyuruh Garo untuk membawa pulang Kawaki, bukan sehingga akan mencederakan Kawaki sehingga begitu. Dan Kashinkoji pun berkata kepada Delta, tunggu sekejap dan bertenang dan lihat apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba karma di badan Kawaki telah pun aktif. Dan pada waktu itu juga karma di badan Boruto pun telah aktif. Dan bila karma di badan Kawaki pun telah aktif, dia telah menggunakan satu serangan daripada tangan kirinya sehingga kan tangan besi yang mengangkat Kawaki itu hancur. Dan waktu itu juga Garo ni dia terkejutlah dengan kuasa yang tiba-tiba datang dari mana kepada Kawaki. Garo pun terus menyerang Kawaki dengan begitu banyak. Namun serangan itu semuanya dapat dihalang dengan Kawaki dengan begitu mudah. Kawaki pun terus kepada Garo dan menamatkan riwayat Garo dengan menggunakan serangan, dan boleh dikatakan serangan tu telah memberikan efek yang begitu teruk di kawasan itu. Serangan tu pun sehingga kan boleh menyebabkan kecederaan kepada Konohamaru, Sarada, Mitsuki dan Katsuki. Dan Boruto pun telah menghalang keadaan sebegitu dengan menggunakan karma dia dan menghalang efek daripada serangan Kawaki itu. Dan selepas tu Kashinkoji dan Delta pun berkata tentang perkara itu dan mereka pun telah menghilangkan diri. Dan Kawaki pun dia melihat Boruto yang ada karma yang sama macam dia, dan dia pun tiba-tiba karma di badan dia telah menghilangkan diri. Kawaki pun telah kehabisan tenaga dan dia pun pingsan. Dan Boruto, Konohamaru, Sarada, Mitsuki dan Katsuki pun pergi kepada Kawaki untuk memeriksa keadaan Kawaki.
Dan mereka pun berbincanglah untuk membawa pulang Kawaki ke bandar Konoha. Pada waktu itu juga Katasuki dia telah ambil darah di badan Kawaki dan dia telah melakukan satu eksperimen lah. Dan bila dia tengok eksperimen tu, darah badan Kawaki tu telah berubah kepada suatu benda. Dan Katasuki pun berkata lah, Kawaki ni bukan manusia yang biasa kerana darah dan tubuh badan dia telah ditambah dengan sesuatu benda. Tapi pada waktu tu mereka ni tak tahu lagi lah apa yang ada dalam badan Kawaki tu. Dan selepas tu Boruto pun berkata lah kepada Konohamaru dan lain-lain untuk membawa pulang Kawaki ke kampung Konoha untuk berjumpa Naruto. Dalam episod ni kita boleh katakan kebangkitan karma Kawaki, dan kita dapat terlihatlah aksi daripada Kawaki sebelum ada karma dan selepas ada karma. Dan kita juga akan diperlihatkan di episod akan datang Kawaki akan ditahan dan akan diperiksa. Dan di episod akan datang juga kita akan diperkenalkan lagi lah dengan lebih terperinci siapa dia Kawaki ni. Dan setakat itu sajalah huraian aku tentang episod Boruto 189. Sebelum saya akhiri video saya pada video kali ini, saya ingin memberikan sedikit renungan. Banyaknya nikmat Allah yang kita lupakan, tetapi ujian yang sedikit itu yang kita hiraukan. Di manakah syukur kita? Sedangkan ujian itu juga adalah salah satu rahmat dan tanda kasih Allah kepada kita. Jadi ingatlah, setiap ujian yang diberikan kita daripada Allah, syukurlah kepada Allah, kerana ujian itu jugalah tanda Allah mahu menjadikan kita dan mahu mengubah kita untuk menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan setakat itu saja huraian aku pada video kali ini. Aku Bro Aiman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.